La ilaha illallah. Saya tak on mic rupanya ya. Patutlah cikgu nampak macam okay, tak apa, kita start dulu. Okay, sorry nasib baik lagi. Okay, seronok syok sendiri bercakap. Kemudian cikgu pula lupa. Okay, kertas kimia 2. Okay, kimia 2 ni dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dengan bahagian C. Okay, so kita tengok bahagian A, dia ada 60 markah. So pentinglah kamu kena tahu markah ni. Kenapa penting nak tahu markah? Sebab kamu boleh target kat bahagian mana yang kamu perlu score untuk dapat A ke B ke, tapi sekurang-kurangnya kredit dan ke atas. Kenapa kamu kena dapat kredit? Sebab at least kalau kamu dapat kredit, senang kamu nak apply mana-mana nanti. Bukan untuk kimia sahaja, tapi kalau boleh untuk semua subjek. Especially untuk subjek yang kamu rasa macam susah sangat kamu nak score, tapi at least kamu kena dapat kredit. Kredit tu C plus ke atas. Okay, so kita tengok dekat sini soalan 1, dia tanya kita tentang dia bagi kita nombor nukleon dan nombor proton. Okay, bagi 4 unsur iaitu P, Q, R dan S. Okay, jadi kita tengok nombor nukleon dia bagi, nombor proton dia bagi dan bilangan neutron kita boleh cari. Okay, so nampak dekat sini ada X. Okay, first kita cari dulu apakah nilai X, iaitu nombor proton bagi nombor nukleon. Macam mana kita nak dapatkan nilai X? Ada sesiapa boleh jawab tak? Okay, soalan cikgu, macam mana kita nak cari nombor proton ataupun kita nak dapatkan nombor proton bagi unsur P. Dia cuma bagi kita nombor nukleon dengan bilangan neutron. 14 tolak 8. Ya, 14 tolak 8. So, kamu akan dapat nilai X ni adalah 6. Okay, so ingat balik. Nombor proton kamu boleh dapat, kamu ambil nombor nukleon, kamu tolak dengan bilangan neutron. Okay, so kamu dapatlah nombor proton. Okay, sebab nombor nukleon tu adalah bilangan proton. Bilangan proton tambah dengan bilangan neutron dalam sesuatu nukleus. Okay, so kita tengok soalan A. Soalan A dia tanya kita maksud. Okey, cikgu suka kalau kamu baca soalan, kamu tolong garis. Kalau exam biasa kamu boleh highlight, tapi dalam SPM setahu saya tak boleh bawa highlighter. Okey, tak boleh bawa highlighter, boleh bawa pembaris sahaja. So kamu gunalah pen biru ke. Okey, kalau boleh bawa masuk pen warna, boleh bawa masuk satu warna. Pen warna. So apakah maksud? So dia nak tahu maksud nombor nukleon. Jadi nombor nukleon adalah jumlah bilangan proton dan neutron dalam suatu dalam nukleus dalam nukleus. Apa ayat cikgu ni? Jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus sesuatu atom. Itu adalah maksud nombor nukleon. Jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus bagi sesuatu atom. So ini satu markah. Okey, soalan yang seterusnya, biasanya soalan nombor 1 ni soalan yang straightforward je. Okey, soalan B ditanya kita namakan 2 zarah. Okey, namakan 2 zarah subatom yang terdapat dalam nukleus sesuatu atom. Okey, jadi apa jawapan dia kelas? Kita recall balik malam ni, ulang kaji sikit. Proton dengan neutron. Ya, betul. Proton dan neutron. Okey, memang tak ada jawapan lain. Ini sahaja jawapannya. Okey, seterusnya soalan C. Nyatakan nombor proton bagi atom P. Okey, nombor proton bagi atom P. Okey, so tadi kita dah kira, iaitu jawapannya adalah 6.
That's why penting kita keluarkan maklumat apa yang ada dalam soalan tersebut. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dia suruh kita kenal pasti dua unsur. So mesti kita jawab tu mesti kita tulis dua unsur yang merupakan isotop. Okey, first of all kamu kena tahu isotop ni apa? Apa maksud isotop? Mempunyai bilangan proton sama tetapi bilangan neutron dan elektron yang berbeza. Bilangan proton yang sama tetapi bilangan elektron yang berbeza. Betul ke? Bilangan neutron dan elektron yang berbeza. Neutron dan elektron yang berbeza. Okey, cikgu betulkan sedikit Okey, good answer tapi cikgu betulkan sikit. Dia mesti ada dua atau lebih lah. Okey, dua atau lebih unsur atau atom yang mengandungi bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Boleh nampak ke tu? Okey, so dia mesti dua atau lebih unsur. Nah, dia mestilah lebih daripada dua lah. Dua ataupun lebih lah, lebih daripada satu. Tapi dia ada bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. So, ataupun kita kata nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. So, dekat sini kita tengok balik soalan. Okey, kita cari dulu dua unsur mana yang nombor proton dia sama. So dekat sini sama kan, betul tak? Dan kita tengok nombor nukleon dia berbeza. Jadi unsur itu adalah unsur R dan juga unsur S. So itu cara kita menjawab. Okey, unsur R dan S. Okey. Seterusnya, nyatakan isotop. Isotop yang digunakan untuk mengesan kebocoran paip di bawah tanah. Okey. So dekat sini kita semua tahu isotop yang kita menggunakan unsur yang kita guna untuk mengesan kebocoran paip bawah tanah adalah natrium kan? Natrium berapa Cikgu pun dah lupa dah. Natrium 24. Betul. Natrium 24. So jawapannya adalah natrium 24. Natrium isotop pula. Natrium 24 ataupun dekat sini mana yang natrium 24 tu? Mana yang nombor 24? Nombor nukleon dia 24 iaitu S. Okey, so based on jawapan D tadi itulah. Okey, so kita boleh jawab natrium 24 ataupun kita jawab unsur S. Okey, ada soalan tak untuk soalan yang pertama ni? Okey, kalau tak ada soalan, kita proceed dengan soalan yang kedua. Okey, boleh tak someone tolong bacakan soalan? Okey, soalan yang kedua. Saya. Okey, Danish. Darjah 2.1 menunjukkan kedudukan 8 unsur dalam jadual berkala A, D, E, G, J, L, M dan T. Bukan merupakan simbol sebelah unsur. Okay, thank you. So, A, D, E, G, J, L, M dan T. Okay, so kita recall balik. Okay, kita recall balik bahagian ni. Okay, kumpulan satu tu kumpulan apa kelas? Satu ni kumpulan apa? Logam. Siapa ingat? Kumpulan logam. Logam apa? Logam alkali. Logam alkali. Okey, kumpulan dua. Siapa ingat kumpulan dua logam, kumpulan apa?
logam alkali bumi. Okey, manakala ini adalah unsur peralihan. Okey, kumpulan 18 adalah gas. Gas Adi. apa? Gas Gas nadir atau adi. Okey, dia ada dua nama. Manakala 17 adalah halogen. Okey. So kita tahulah dia ada kumpulan 1, 2, 3 ni adalah logam. 13 dan 14 tu separa, ada yang separa logam dan juga kumpulan 17, 18 tu adalah bukan logam. Okey. Jadi, nampak bila kita buat macam ni, dah ada soalan yang keluar. Unsur manakah adalah gas adi? So, gas adi adalah unsur kumpulan 18. Dia kumpulan 18. Jadi, unsur mana adalah gas adi? Unsur A. Okey, unsur A. Okey. Alright, soalan yang kedua. Okey, nyatakan kegunaan unsur di 2A1. Okey, apakah kegunaan unsur di 2A1? So, unsur A ni dia merujuk kepada unsur A. So, kita tahu A tu adalah unsur apa tu dekat situ? Gas apa tu? Helium. A ni adalah gas helium. Okey, A tu adalah gas helium. Jadi apa fungsi gas helium? Gas helium ni fungsi dia untuk untuk mengisi belon kaji cuaca. Okey, untuk mengisi belon kaji cuaca. Okey, boleh? boleh. Okey. Seterusnya, unsur manakah adalah unsur peralihan? So tadi cikgu dah cakap yang tengah-tengah ni, ni So ni semua ni unsur peralihan. Jadi boleh nampak dekat sini unsur peralihan adalah unsur T. Okey, iaitu unsur T. Okey. So seterusnya soalan C, kita tengok. Nyatakan satu ciri unsur peralihan. Soalan dia straightforward je. Satu ciri istimewa unsur peralihan. Apa satu ciri istimewa unsur peralihan ni? Okay, so dalam buku teks, sekejap cikgu nak buka buku teks lah supaya kamu boleh cari jawapan sama-sama. So kamu boleh buka buku teks juga supaya kita boleh sama-sama cari jawapan. Okay, sebab cikgu rasa tak ramai pun yang cuba buat pembetulan dengan merujuk buku ni. Okay, jawapan ni kamu boleh cari muka surat 101 buku teks. Okey. So dia ada beberapa ciri iaitu dia boleh membentuk sebatian berwarna. Okey, boleh membentuk sebatian berwarna ataupun dalam buku teks dia kata boleh membentuk ion berwarna. Ni yang mula-mula saya tak terima. Membentuk ion berwarna. Tapi since buku teks menggunakan istilah tersebut, so kita terima. Kita ikutlah buku teks. Okey. Membentuk ion berwarna. Okey, sebatian atau ion berwarna. Okey, ataupun sifat istimewa dia yang lain adalah digunakan sebagai mangkin atau boleh bertindak sebagai mangkin ataupun membentuk ion yang kompleks. Okey, membentuk ion kompleks dan yang senang sekali awak nak ingat adalah mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, itu adalah ciri istimewa unsur peralihan. Okey. Seterusnya kita lihat soalan D. Okey, soalan D dia kata rajah 2.2 menunjukkan gas argon yang digunakan di dalam mentol.
Okey. So terangkan mengapa argon ni digunakan dalam mentol. Okey, kita tengok terangkan kenapa argon ni digunakan di dalam mentol. Okey, so ini yang cikgu rasa agak ramai tak dapat menjawab. Okey, the first thing of course lah kita ambil sifat dia. Okey, sifat dia iaitu argon ni bersifat lengai. Ni ada 2-3 orang yang dapat markah. Okey, bersifat lengai ataupun lengai ni maksud dia tidak reaktif. Sebab dia dah stabil kan, stabil oktet ataupun duplet. Okey, itu dia punya jawapan. Tapi dekat sini 2 markah tau. So you have to explain, terangkan. Okey, so bila kamu terangkan, kamu kena kata the first kamu boleh katakan atom argon telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, betul lah argon yang oktet kan yang stabil. Atau kamu boleh katakan argon tidak perlu menerima atau berkongsi elektron. Okey. Okey, ada soalan tak setakat ni soalan nombor 2? Tak ada tu. Okey, thank you. Okey, so kita proceed dengan soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni adalah bab yang pertama kita belajar iaitu konsep asas jirim. Okey, iaitu konsep asas jirim. Ni ada berkaitan dengan takat lebur dan takat beku. Okey. So rajah 3.1. Okey, rajah 3.1 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi pemanasan naftalena. Okey, pemanasan naftalena. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, pada suhu 50, naftalena ni dah mula melebur T1 ni. Okey, kemudian pada T2 dia dah mula dalam keadaan cecair sampai ke T3. Okey, T2 sampai T3 ni kalau kita tengok dia punya suhu tidak berubah, sama je kan. So pada masa ni T1 T3 ni dia dalam keadaan cecair dan masih lagi ada pepejal. Okey. Kemudian pada masa T4 dia telah mencapai takat T3 ni dia dah mula mendidih. So daripada T3 ke T4 tu dia dah dalam keadaan gas. Okey, so kita tengok daripada graf ni berapakah ataupun apakah takat lebur bagi naftalena? Apa takat lebur bagi naftalena? 80. 80. Betul sebab pada T2 ni dia sudah mula melebur. Okey, pada T2 dia dah mula melebur. So suhu di mana naftalena tu mula melebur itulah kita katakan sebagai takat lebur iaitu 80 darjah Celsius. Okey. Tengok dia tanya soalan. Terangkan mengapa suhu tidak berubah dari T2 hingga ke T1. Okey. Untuk soalan ini, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 28.
Okey. Cuba kamu tengok Rajah 2.6. Okey, buku teks muka surat 28, Rajah 2.6. Okey. Kalau buku teks dia menggunakan titik B hingga titik C. So pada titik tu peleburan tu sedang berlaku. Okey, peleburan tu sedang berlaku. Jadi kita katakan tiada peningkatan suhu daripada titik T2 hingga titik T3 tu. Kenapa? Kerana tenaga haba tu dia diserap. Okey. Sorry sebab hari ni ramai pula kanak-kanak kat rumah cikgu ni. Orang tengah main. Okey. So kenapa suhu tidak berubah dari T2 hingga ke T3? Kerana pada masa ini tenaga haba, okey, tenaga haba ni diserap. Tenaga haba diserap. Okey. So tenaga haba yang diserap itu digunakan. Okey, tenaga haba yang diserap itu digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey, tenaga haba yang diserap tu digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah sehingga pepejal. Okey, sehingga semua pepejal sehingga semua pepejal bertukar menjadi cecair. Okey, that's why lah tenaga itu, suhu itu tidak berubah. Okey, sebab pada masa tu tenaga haba tu diserap oleh molekul-molekul naftalena untuk mengatasi daya tarikan antara zarah dalam molekul naftalena tu sampailah semua pepejal tu bertukar menjadi cecair. So dekat sini dua markahnya tu dekat mana? Ni dua markah ni, tenaga haba diserap satu untuk mengatasi daya tarikan antara zarah ini satu. Ini satu markah dan ini satu markah. Kalau kamu nak buat dalam bentuk point pun boleh. Okey, dalam bentuk point pun boleh. Nak buat ayat pun boleh. Tapi kalau dalam bentuk point pun, ayat mestilah lengkap. Okey. Okey, seterusnya boleh cikgu teruskan. Seterusnya soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Okey, dia kata Rajah 3.2 ni menunjukkan keputusan suatu eksperimen untuk menyiasat pergerakan zarah-zarah pewarna di dalam air. Okey, ini masih lagi tajuk jirim dan struktur atom Okey, so kalau kita tengok zarah pewarna yang dia menggunakan tu adalah warna merah Ini pewarna dia. Okey, ni adalah pewarna. So selepas beberapa lama zarah-zarah pewarna tu dia akan meresap masuk ke dalam zarah-zarah air. Okey. So dia minta kita terangkan. Okey, dia suruh kita terangkan pemerhatian. Okey, dalam eksperimen ini berdasarkan teori kinetik jirim. Okey. So, macam mana kita nak jawab ni? So kalau ikut teori kinetik jirim, kita kena kaitkan dengan zarah-zarah ini adalah berbentuk halus dan diskret. Okey. So kita katakan pewarna. Okey, poin yang pertama, pewarna terdiri, sebab pewarna ni dia dalam keadaan cecair kan? So pewarna ni dia cecair. So kita tahu cecair ni dia terdiri daripada zarah
zarah halus dan diskrit. Okay. So, apa yang berlaku disebabkan pewarna ni dia punya zarah terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Jadi zarah-zarah ini akan bergerak bebas. Okey. Zarah-zarah ini akan bergerak bebas antara molekul air. Pergerakan itu kamu kena ingat, dia mesti daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Itu yang based on teori kinetik Jirim. Okey, so cikgu ulang. Zarah-zarah bergerak bebas di antara, cikgu guna short form ya, harap kamu faham. Molekul air dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, so dia berbaliklah kepada proses resapan. Sama juga kalau gas pun. So kalau resapan, awak kena ingat dia bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi bergerak ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, right. Okey, seterusnya kita tengok soalan 3C. Dia cerita tentang aluminium. Okey, dia kata aluminium ni mempunyai 13 proton dalam nukleus dia. So, dia suruh kita lukis susunan elektron. Okey, dia suruh kita lukis susunan elektron. Tapi soalan ni jahat. Dia bagi kita satu markah sahaja. Okey, so first of all, kamu kena tahulah susunan elektron dia berapa. So, kalau dia 13, dia akan jadi 2, 8, 1. Jadi, dia mesti ada 3 petala. Okey, 3 petala dengan bilangan elektron dia mesti betul. 281 pula. 283. Okey, 283. So, kita nak lukis macam mana ni? Dekat nukleus, mesti tulis dia punya simbol. Okey, ada 3 petala. 2, 3. Okey, so kita lukislah. So ni 1, 2. And then petala kedua ada 8. Soalan ni cikgu rasa tak ada masalah. Ramai yang dapat jawab. So 1, 2, 3. So dia ada 1 markah sahaja. Kalau 2 markah, okey, kalau 2 markah mesti kamu kena label. Okey, 2 markah tu kau kena label lah. Okey, label dia macam mana? Ni nukleus. Dan ini elektron. Itu yang penting. Okey, kalau label, mesti label nukleus dengan elektron. Okey, seterusnya kita nak lihat soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ini tentang, mana soalan nombor 4 kita? Okey, ni tentang alloy gangsa. Okey, alloy ni bab berapa kelas? Alloy ni adalah bab 8. Ya, betul. Bab 8 yang aduh belajar online sepenuhnya kan. Okey, bab 8 alloy. Okey, so kita tengok alloy. Muka surat buku teks ni kamu boleh rujuk lah muka surat 254, 255, 256. Okey, untuk alloy, first thing kamu kena tahu dia punya maksud. Okey, kamu kena tahu maksud alloy tu apa beza dia dengan logam tulen. Okey, kemudian dari segi sifat dia ada 2 sifat yang biasa soalan akan kaitkan dengan eksperimen lah. Okey, yang pertama tentang kekerasan. So kita tahu alloy ni mesti lebih keras daripada logam tulen. Dan yang kedua dari segi ketahanan ataupun kakisan dia. Okey, sifat dia yang tahan kakisan. So kamu boleh rujuklah eksperimen 8.1
muka surat 255 dengan 256. Okey, so kita tengok soalan dia. Dia kata gangsa lebih keras berbanding logam tulen. Dan gangsa terdiri daripada kuprum sebagai komponen utama dan unsur logam lain. Okey, apa unsur logam lain yang terdapat di dalam gangsa ni kelas? Dia ada kuprum dengan apa? Timah. Ya, kuprum dan juga timah. Okey, timah atau nama lain dia adalah sternum. Okey, jadi nampak tak soalan dia tanya? Okey, apakah jenis zarah? Jenis zarah. Okey, jenis zarah ni kamu kena tahu, faham istilah yang dia guna. Okey, kalau zarah ni kebiasaannya dia mesti atom. Okey, molekul. Ataupun apa lagi satu? Ion. Ion. Okey, kalau zarah ni dia 3 tu je jawapan. Sama ada atom, molekul atau ion. Jadi kita tahu gangsa ni dia bukan molekul dan of course lah dia bukan ion. Jadi dia adalah atom. Okey, cuma bezanya dia ada 2 jenis atom yang berbeza. Okey, dia ada 2 jenis atom yang berbeza. That's why susunan 2 atom yang berbeza itu, yang berlainan saiz itu yang menyebabkan dia sukar menggelongso dan sukar menggelongso so that dia lebih keras berbanding logam tulen yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja. So kalau satu jenis atom, saiz dia sama. So kalau saiz sama tu dia senang menggelongso bila kita kenakan daya yang kuat. Okey. So soalan yang B ni dia suruh kita lukis susunan zarah dalam gangsa. So kita tahu gangsa ni dia ada 2 unsur. Okay, the first one is kuprum. Okay, kuprum ni kalau kita tengok dia punya percentage dia lebih kurang dalam 90% kuprum. Okay, manakala lagi satu adalah sternum. 10%. Jadi kita lukislah. Lukis. Okay. Ada 2 jenis unsur yang besar. Okey, betul. 2 ke 3 pun boleh sebenarnya, tak ada masalah pun. Awak lukis. Okey. Nak buat besar sikit pun boleh. Yang kecil-kecil tu tak adalah banyak sangat kamu nak lukis kan. Cikgu dah terbuat kecil. So cikgu habiskanlah lukisan cikgu ni ya. Okey. Ramai yang tulis macam ni. Memang ramai lukis macam ni. Betul. Cikgu tak kata salah pun. Okey. Tapi dia tak dapatlah 2 markah. Kenapa tak dapat 2 markah? Sebab nampak dari segi lukisan je cikgu nampak ada perbezaan 2 jenis atom yang berlainan saiz. Tapi tak ada label. Tak ada label. So you have to label. Yang kecil ni adalah kuprum. Kenapa kuprum? Sebab dia banyak. Dia 90% kan? Yang besar ini adalah sternum ataupun timah. Okey, sternum ataupun timah. Itu cara kita buat. So, barulah kamu boleh dapat 2 markah. Okey, seterusnya soalan C. Okey, dia kata gangsa lebih keras daripada kuprum tulen. Terangkan. Okey, so dekat sini 3 markah. Okey, 3 markah. So kenapa gangsa lebih keras daripada logam tulen kelas? Okey. Kamu boleh tengok untuk bantu kamu boleh tengok soalan buku teks muka surat 257. Okey, kamu boleh tengok muka surat 257. Okey. So kita kaitkan macam ni. First kita kaitkan dengan size atom. Muka surat 257 tu yang bahagian bawah sekali gambar yang bawah tu. Okey, first kamu kaitkan dengan size atom.
Macam mana nak kaitkan? Okey, kita katakan, guna pen hitam lah, pen biru. Okey, kita katakan saiz atom dalam kuprum tulen. Okey, saiz atom dalam kuprum tulen, kita kaitkan. Kita mesti banding antara gangsa dengan kuprum tulen. Okey, saiz atom dalam kuprum tulen adalah sama. Tetapi dalam gangsa saiz atom kuprum dan stannum adalah adalah berbeza. Okey. So yang pertama tu kita kata saiz atom dalam kuprum tulen adalah sama, tetapi dalam gangsa saiz atom kuprum dan stannum adalah berbeza. Okey, itu adalah poin yang pertama. Okey. So poin yang kedua kita kaitkan dengan apabila ada daya yang kuat dikenakan. So apabila daya yang kuat dikenakan, apabila daya yang kuat dikenakan ke atas, kita bandingkan ke atas logam tulen, apa yang berlaku? Lapisan atom kuprum akan menggelongsor di antara satu sama lain dengan mudah. Okey, kita ambil dulu untuk, kita kaitkan dulu untuk kuprum tulen. Okey, apabila daya yang kuat dikenakan ke atas logam tulen, lapisan atom kuprum akan menggolongsor di antara satu sama lain dengan mudah. Okey, dalam gangsa kehadiran atom stannum, kehadiran atom stannum mengganggu. Dia akan mengganggu susunan teratur logam atom kuprum dan ini menyebabkan lapisan atom kuprum sukar menggelongsor. Antara satu sama lain. Panjang sikitlah jawapan dia tu. Okey, panjang sikit jawapan dia. Boleh? Okey. Okey. Kalau okey, cikgu proceed dengan soalan 5 dan soalan 5 ni mungkin soalan terakhir kita untuk malam ni. Nanti kita akan sambung pada minggu depan Okey. So cikgu sambung lagi satu soalan, boleh? Soalan 5? Boleh. Boleh.
Okey. So soalan nombor 5 tentang apa ni kelas? Ini tentang formula empirik. Okey. Kalau kamu nak tahu kan soalan-soalan dalam PS1 ni memang soalan favorite. Maknanya bentuk soalan tu dia takkan ubah pun. Dia takkan ubah pun bentuk soalan tu Dia sama je. Kalau kamu biasa buat latih tubi soalan SPM walaupun KBSM punya, tetapi soalan dia lebih kurang sama. Dia cuma tukar nombor, bahan kimia dia tak ubah sebab dia ikut syllabus. Biasanya dia tukar benda-benda yang simple je. Unsur. Okey, so rajah 5 menunjukkan susunan radas untuk menentukan formula empirik bagi oksida logam M. Okey, so ni adalah oksida logam M. So dia alirkan hidrogen kering. Okey, kemudian kita lihat dia punya pemerhatian. Okey. So pemerhatian dia katakan pepejal hitam bertukar kepada perang. Okey. So apa maksud dia pepejal hitam bertukar pada perang ni? Okey, pepejal hitam tu apa? Pepejal hitam tu apa? Pepejal hitam tu adalah oksida M. Okey, oksida M. So, logam apa yang berwarna perang? So, ini adalah oksida M. Okey, ini adalah logam M. Logam M. So, kamu rasa-rasa apakah logam M ni? Logam M ni logam yang warna perang. So, kita ingat balik logam apa yang warna perang? Biasanya logam warna kelabu kan? Ferrum. Ferrum, no. Kuprum. Kuprum. Betul. Kan kita belajar kan kuprum kan warna perang. Kalau logam lain biasanya warna kelabu kan? Okay. So kita tahu logam M ni adalah kuprum. Jadi, dia kata cadangkan oksida M. So kita tahu M ni adalah kuprum. Jadi oksida M adalah oksida kuprum. Okay, oksida kuprum. Okay. So, tak ada jawapan lain memang itulah jawapan dia. Okay, seterusnya kita tengok soalan B. Okay, soalan B adalah soalan dia suruh kita cari formula empirik. Ini memang soalan wajib dia tanya. Kalau eksperimen formula empirik kita dah tahu. Dia adalah untuk kita cari formula empirik bagi oksida M itu. Okey. Jadi dia bagi kat kita jisim tiub pembakaran dan piring porselin 39.25, jisim tiub pembakaran, piring porselin dan oksida M 47.95, jisim tiub pembakaran dan piring porselin dan hasil selepas pembakaran adalah 44.75. Okey. Jadi dia bagi dekat sini jisim atom relatif bagi O adalah 16, M adalah 55. Jadi untuk kita jawab soalan ini, kita memang kena buat jadual. Formula empirik memang kamu kena buat jadual. Okey. So macam mana nak buat jadual? Okey, jadual kita Allah besar pula. Okey. So, dia ada 3 kolom. Okey, berapa baris? Ada 4 lah. Biasanya kita letak unsur. Kemudian kita mesti letak jisim kan? Jisim. Kemudian kita akan letak bilangan mol. Kemudian kita akan letak nisbah. Nisbah mol. Okey. So unsur dekat sini ada unsur M dan unsur O. Okey, macam mana kita nak cari jisim M? Macam mana nak cari jisim M? Okey, cikgu buat kat sini. Jisim M. Okey. Bawah ni jisim O.
Biasanya murid dia tak tahu nak kira tahu jisim M dengan jisim O ni macam mana. Okey, jisim M kita ambil M tu adalah logam. Okey, M tu adalah logam. Iaitu yang kita dapat selepas hasil pembakaran. Okey, so kita ambil lah jisim tiup pembakaran. Okey, kita ambil jisim tiup pembakaran tambah piring porselin tambah hasil lepas pembakaran. Kita tolak dengan jisim tiup pembakaran dan piring porselin. Sebab M tu adalah hasil pembakaran. Okey, logam yang kita dapat selepas pembakaran tu. So, kita ambil 44.75 tolak 39.25. So, berapa kita dapat? Tekan kalkulator. Berapa kita dapat? Berapa kamu dapat? 5.5. 5.5. Boleh tulis berapa? Tak dengar. 5.5 ya. 5.5, ya betul. 5.5 gram. Okey, itu adalah jisim M. Ingat logam mesti hasil pembakaran. Alright. O tu oksigen. Okey, so kita tengok mana yang ada oksida. Kat sini kan ada oksida M. Okey, ada oksida M maknanya jisim tiup pembakaran tambah dengan piring porselin tambah dengan oksida M sebelum pembakaran. Okey, sebelum pembakaran. Jadi, kita ambil lah jisim yang sebelum pembakaran ini. Okey, padam yang lain. Okey, yang sebelum pembakaran ni, okey, yang ini ni, tolak dengan selepas pembakaran. Sebab lepas pembakaran dah tak ada dah oksigen. Okey, dah tak ada dah oksigen. Dia dah tinggal logam M sahaja. So, 47.95 tolak 44.75. Berapa kita dapat, kelas? 3.2. Yes, 3.2 gram. So, kita bawa lah nilai ni pergi ke kotak. Tadi jauh sangat cikgu nak tulis. Okey, tadi 5.5. Kamu boleh tulis je dekat ruangan kotak ni 44.75 tolak 39.25 sama dengan 5.5. Okey. So sini pun kamu boleh tulis lah 47.95 tolak 44.75. So dia dapatlah 3.2. Okey. So sekarang kita nak kira bilangan mol. Macam mana nak kira bilangan mol? Jisim bahagi JAR. 5.5 bahagi JARM. Tadi dia dah bagi kan. M tu JAR dia berapa? 55. So berapa kita dapat? 0.1. 0.1 mol. Okay. And then yang ini O. Okay, O 3.2 bahagi dengan jisim atom relatif O adalah 16. So, kalau kamu bahagi, kamu akan dapat 0.2. Okey. Itu adalah bilangan mol. Dah selesai dah bilangan mol. So, sekarang kamu nak cari nisbah mol. Nak cari nisbah, biasanya kita ambil nilai yang paling kecil. So, kat sini 0.1 kan? So, 0.1 bahagi 0.1, dia akan dapat 1. Okey. 2 ni pun samalah. 0.2 nak bahagi berapa? Mestilah ambil nilai yang terkecil. 0.1. So dia dapat dekat sini 2. So M ada 1, O ada 2. So formula empirik dia adalah MO2. Okay, formula empirik dia adalah MO2. So 3 markah. Cikgu 3 markah tu kat mana? Okey, 3 markah tu first kamu cari jisim. Kedua, kamu cari bilangan mol ataupun nisbah mol. Yang ketiga, jawapan akhir. Okey, yang ketiga adalah jawapan akhir. Okey. Okey. And then, kamu ingat tahu kalau soalan formula empirik, kalau soalan eksperimen formula empirik ni memang itu je lah dia akan tanya. Okey, itu je dia akan tanya kita. So soalan yang nombor C ni pun soalan yang biasa dia tanya.
Okay, soalan C ni mesti dia tanya, mengapa proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan diulang beberapa kali sehingga jisim malar diperoleh. Okay, so to make sure jawapan dia kamu hafal lah untuk memastikan tindak balas lengkap berlaku. Kadang-kadang dia terbalik. Dia tanya, bagaimanakah caranya kita nak memastikan tindak balas lengkap ini berlaku? So jawapannya apa? Ulang proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan beberapa kali sehingga jisim malar diperoleh. So dia akan tukar-tukar kat situ je kalau soalan formula empirik ni. Okay. Alright. Soalan D dia suruh kita buat apa? Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas di antara oksida M dengan gas hidrogen. Okay, so kamu janganlah nak tukar-tukar oksida M tu, biar je dia dengan oksida M. So, kita dah tahu formula empirik dia MO2 kan? So, MO2 tambah H2. Okay, so dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan logam M tambah H2O. Kenapa cikgu kata macam ni? Sebab, kenapa dia menggunakan hidrogen? Sebab logam M ni kurang reaktif daripada hidrogen. Cuba kamu cek balik kedudukan unsur kuprum dengan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. M dia duduk dekat bawah hidrogen. So, that's why lah hidrogen ni boleh pisahkan M dengan O tu. M dengan oksigen. That's why dia boleh daripada M jadi, daripada M logam oksida M ni boleh jadi logam M. Okay, so kita dah buat macam ni, kita seimbangkan. So, macam mana nak seimbangkan? Dekat sini oksigen ada 2. Okay, oksigen ada 2, sini oksigen ada 1 je, so cikgu darab dengan 2. Bila cikgu darab dengan 2, cikgu kena letaklah 2 dekat gas hidrogen. So 2 markah ini adalah persamaan kamu betul, bahan dengan hasil tu betul, dan yang kedua kamu seimbangkan. Okay, so dapatlah 2 markah. Biasanya kalau tulis persamaan kimia yang seimbang ni, kebiasaannya memang 2 markah. Sebab tu saya selalu tekankan, please pastikan kamu pandai tulis persamaan kimia. Okey, soalan E, soalan kita yang terakhir untuk malam ini. Apabila eksperimen diulang, apabila eksperimen ini diulang menggantikan oksida M dengan magnesium oksida. Okey, maknanya M tu kita ganti dengan magnesium. Tiada perubahan pemerhatian dapat dicatatkan. Okey, so dia suruh kita terangkan kenapa anda tidak boleh menggunakan kaedah yang sama untuk menentukan formula empirik magnesium oksida. Okey, kenapa tak boleh kamu rasa-rasa? Cikgu dah kaitkan tadi. Yes, lagi sekali Magnesium cikgu. lagi reaktif. Ya, betul. Kan tadi cikgu dah kata dia berkaitan dengan kereaktifan logam kan. Jadi tak boleh sebab magnesium lebih reaktif daripada hidrogen. Kalau kita tengok memanglah magnesium duduk dekat atas kan daripada hidrogen. So macam mana cara ataupun kaedah apa yang kita guna untuk menentukan formula empirik magnesium oksida? Siapa ingat? Siapa ingat? Ni bab 3 ni. Ni bab 3 bab 3 tahun 4. Kita guna kaedah apa? Siapa tahu?
Tak ingat ke? Ingat tak? Cuba cari dalam buku teks. Muka surat 62. Ingat tak? Okey, kalau untuk logam yang lebih reaktif daripada daripada hidrogen, kita boleh directly panaskan logam itu sahaja. Okey, kita panaskan logam tu di dalam mangkuk pija. Kemudian kita akan buka tutup penutup tu supaya kita mendapat oksigen daripada udara. Okey, so kita bakar logam pita magnesium saja. Tapi kalau logam itu kurang reaktif daripada hidrogen, biasa kita menggunakan oksida logam itu. Okey, boleh tak? Ada dua kaedah dalam menentukan formula empirik logam oksida. So kita tengok dulu logam oksida tu lebih reaktif daripada hidrogen ke tidak. Okey, alright. Ada soalan nak tanya tak setakat ni? Ada soalan nak tanya tak?